Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala musannifu hafizahullah, sabar ialah cahaya. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Daripada Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, kebersihan itu separuh daripada iman. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan, yakni amal soleh. Perkataan Subhanallah dan Alhamdulillah, kedua-duanya ataupun salah satunya memenuhi antara segala langit dengan bumi. Sembahyang itu merupakan cahaya, sedekah itu merupakan petunjuk, sabar ialah cahaya, dan Al-Quran itu sama ada menjadi hujah kepadamu ataupun yang menimpamu. Setiap orang pergi pada waktu pagi, lalu dia menjual dirinya sendiri, sama ada dia membebaskan dirinya, yakni daripada neraka dan kejahatan, ataupun dia membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman. Hal ini demikian kerana dengan terjaminnya kebersihan, maka perbuatan ibadah dan amalan yang dilakukan hukumnya adalah sah. Kebersihan itu merangkumi semua aspek, termasuklah suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Walaupun kita bahaskan pasal cahaya, sabar adalah cahaya, oleh kerana ada hadis yang panjang berhubung dengan kelebihan-kelebihan yang lain, maka dikupaskan juga sikit sebanyak perkara yang seperti kebersihan, sebab dimulai dengan at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Walaupun kita nak sentuh pasal sabar dalam hadis yang sama, maka dikupaskan juga berhubung dengan perkara ini. Mana pentingnya kebersihan? Kebersihan sama ada daripada hadas dan juga khabas. Kebersihan dua bentuk, dua kategori itu. Bersih daripada hadas, bersih daripada khabas dipanggil. Hadas ada hadas kecil, hadas besar. Khabas ni benda-benda yang jijik, benda-benda yang kotor. Dan khabas tu sendiri ada najis, ada tidak najis pula. Tapi hadas tadi kita kena ambil air sembahyang lah. Sama ada mandi ataupun ambil air sembahyang, hadas bersih, hadas besar. Khabas pula kita kena bersihkan dengan air mutlak, itu kalau dia najis, ataupun dengan sesuatu yang lain yang boleh menggantikan air, itu bab taharah lah panjang lebar.
Perbuatan seperti mengambil wuduk serta mandi wajib daripada bersetubuh, haid dan nifas juga termasuk dalam membersihkan diri daripada segala najis. Sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak bersih, sama ada berhadas kecil atau berhadas besar, maka ibadah yang dilakukan oleh individu tersebut tidak sah. Dan kita dah tahu perkara ini. Amal ibadah, banyak amal ibadah kita, dia ada kaitan dengan taharah, dia ada kaitan dengan bersuci, mesti suci. Seperti solat kita, seperti tawaf. Dan digalakkan juga dalam keadaan kita suci untuk membaca Al-Quran, untuk kita berzikir, belajar dan seumpamanya. Tuntutan menjaga kebersihan ini menunjukkan bahawa betapa besarnya makna kebersihan dalam agama Islam, sehingga ia menjadi syarat sah ibadah. Seorang itu akan mendapat pahala menunaikan ibadah dan pahala menunaikan syarat. Kebersihan dalam Islam bersifat menyeluruh, iaitu merangkumi kebersihan diri, hati, pakaian dan tempat. Kita dapat dua-dua pahala, walaupun tujuannya, motif kita nak sembahyang, tapi nak sembahyang kena dia ambil sembahyang. Jadi dua-dua dapat pahala. Wasilah pun yang ke arah tu dapat pahala, matlamat tu pun kita dapat pahala. Dua-dua kita akan dapat pahala. Kita nak baca Quran, kita ambil taharah, kita ambil sembahyang, dua-dua dapat pahala. Dan dalam bab kebersihan ni pula, Islam bersifat menyeluruh. Kita bila bahas dalam Islam ni, oleh kerana kita ni agama yang betul sungguh, dia mempunyai banyak keistimewaan. Bila kita bincang bab itu, dia ada sifat antaranya syumuliyah, kesempurnaan itu. Kita bincang bab sembahyang, syumul. Kita bincang bab zakat, syumul. Kita bincang bab apa pun syumul. Bab taharah pun syumul juga. Lengkap. Itu baru satu sudut kita bahaskan sifat keistimewaan Islam. Dia ada sifat-sifat lain lagi. Antara sifatnya mudah. Islam agama yang mudah. Bab sembahyang mudah, bab taharah mudah. Janganlah kita menyusahkan. Jadi bila kita menyusahkan apa sangat Islam tu payah. Islam tak suruh kita buat macam tu. Islam ni agama yang mudah aja. Nak taharah mudah, nak sembahyang mudah, nak buat haji pun mudah. Ramai baby buat haji. Kanak-kanak buat haji, buat umrah, ada je. Itu kira paling payah dah tu. Agama bersifat mudah. Jadi antara lengkap di sininya kebersihan diri, kebersihan hati, kebersihan pakaian, tempat kita. Semua meliputi semua aspek. Di rumah kita, di surau, di masjid, di mana sahaja, di persekitaran kita, semua kena bersih, semua kena suci. Nabi Muhammad SAW sangat menggalakkan umatnya supaya menjaga kebersihan. Namun sebaliknya yang berlaku pada hari ini, orang Islam dilihat tidak menitik beratkan soal kebersihan dan penampilan diri. Sekiranya diperhatikan, kebanyakan negara dan negeri umat Islam berada dalam keadaan yang tidak bersih. Ini masalah kita. Ini yang kenalah kita pakat mengakulah. Baik kita di Malaysia, baik negara umat Islam yang lain, baik Arab sendiri. Jadi masalah nak dibandingkan dengan negara yang tidak Islam. Kalau bunyi khabar ni pergi negara tidak Islam, bersih negara mereka, bandar mereka. Orang kata pergi Singapura, tahu dah. Singapura tengok dah beza kat Singapura dengan kita ni. Macam mana masyarakat mereka itu jaga perhati bab kebersihan. Jadi walaupun begitu keadaan, tidaklah mereka tu lebih tinggi daripada kita sebab akidah yang paling utamanya. Tapi mereka mengamalkan kebersihan itu walaupun mereka itu tidak Islam. Mereka tak tahu pun, tak ada kelebihan apa pun dari segi pahala, mereka tak tahu itu, tapi sikap mereka itu boleh jadi ajaran ataupun memang budaya mereka macam tu. Pernah masyarakat kita yang duduk di Jepun ni, sekali itu dia minum air tin tu, dia campak begitu. Dah budaya kita macam tu. Ada seorang Jepun ambil ni asalnya dia kata miskin, orang Jepun mesti nak pergi jual mesti nak pergi jual. Rupanya orang Jepun tu ambil tak dalam tas sampah. Malu kita, malu adik kita. Kita duk potok dia mesti miskin nak pergi jual ni, kopok-kopok tin air oren ke apa benda ni nak pergi jual. Rupanya dia ambil tak sama, walaupun orang lain buat.
Dan kita lihat dalam pertandingan-pertandingan sukan kan, budaya orang Jepun. Oh, ada bola ke apa benda ke, puak dia pakai kutip sampah. Itu budaya. Dan ini diisytiharkan dan kita lihat berlaku dalam pertandingan antarabangsa. Itu budaya mereka. Jadi kita Islam ni kenapa tak boleh jadi begini, salah masing-masing lah. Ataupun iman tak kena cari sendiri. Yang penting kita sepatutnya bersih lebih daripada, sebab kita tahu ganjarannya dan ada kaitan dengan amal ibadah kita. Antara contoh yang dapat disaksikan seperti keadaan kotor di jalan raya, lorong-lorong ataupun persekitaran rumah. Sekiranya dilawati dengan negara yang majoriti penduduknya beragama Islam seperti Pakistan, Indonesia dan juga dengan negara Arab, didapati keadaan di sana sangatlah kotor dan tidak bersih. Tidak terkecuali juga di negara kita Malaysia. Cuma budaya kita tak sampailah tahap kencing merata-rata. Saya dengar khabar negara Arab ni ataupun India ke Pakistan ni, mereka kencing merata-rata. Jalan-jalan yang kecil begitu biasa je mereka kencing gitu. Kita tak sampai tahap tu lagi kitanya. Cuma tandas tu kotor lah. Tapi kita masuk tandas pun kotor. Perkara ini bukanlah sifat yang diajar oleh agama Islam. Keadaan dan situasi ini menunjukkan bahawa umat Islam sudah jauh terpesong daripada ajaran Islam sebenar yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat sebahagian golongan beranggapan bahawa kononnya soal kebersihan ini merupakan hal keduniaan yang tidak perlu dihiraukan. Selain itu, terdapat juga setengah individu yang memandang soal kebersihan ini hanya berkisar tentang wuduk dan mandi wajib sahaja. Perkara-perkara selain daripadanya tidak dianggap sebagai kebersihan kerana ia bersifat sunat sahaja. Pemikiran sebegini adalah salah, kurang bijak dan tidak mempunyai keinginan untuk mengikuti ajaran Islam. Itu setengah-setengah mereka lah yang berfikir sedemikian rupa. Fokus kebersihan ni ketika wuduk dan mandi, yang lain itu tidak menjadi syarat sah, satu amal ibadah, sunat sahaja. Orang Islam sepatutnya menjadi masyarakat yang sangat memelihara kebersihan. Sekiranya benar-benar berpegang teguh kepada ajaran Islam. Contohnya adalah dengan memakai pakaian, memiliki hati, tubuh badan dan halaman rumah yang bersih. Yang terdapat dalam agama Islam dan juga merupakan salah satu kehebatan Islam. Islam tu hebat dah, tak salah dah Islam. Bagian umatnya yang tidak mengikuti ajarannya. Jadi masalah, Islam tu tercemar. Islam tu nampak tercalar lah dia, kan umatnya. Khususnya dalam penjagaan kebersihan ini. Bahkan disebutkan dalam hadis Jibril, diceritakan bahawa malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dengan munculkan dirinya sebagai seorang manusia. Pada ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menjelmakan dirinya sebagai seorang lelaki dengan memakai pakaian putih yang bersih, tanpa ada sedikit pun debu-debu padanya. Dan rambutnya hitam berkilat serta bersikap tersusun rapi. Jibril kita datang bertemu dengan Nabi itu. Digambarkan begitu, diceritakan begitu. Seolah-olah nak mengajar kepada kita, itulah sifat seorang Islam. Kena bersih, kena kemas. Setelah itu malaikat Jibril AS juga tidak datang dengan bersahaja, tapi turut bertanyakan Nabi Muhammad SAW berkenaan agama Islam. Tujuan kedatangan malaikat Jibril untuk menunjukkan sifat-sifat Islam, antaranya ialah kebersihan. Hal ini sangat bertepatan dengan kebersihan yang menjadi sebahagian daripada iman. Menjauhkan diri daripada penyakit. Apabila diri seseorang telah bersih dan bebas daripada penyakit, maka badan juga akan sihat, segar. Badan yang tidak kuat akan berpenyakit, haruslah dihindari. Sepatutnya menjadi umat yang kuat dan gagah. Itu punca datangnya penyakit. Sebabnya kita sendiri tak jaga kebersihan. Contohnya Aedes. Kenapa? Kerana kita biarkan air itu bertakung.
longkang bertakung ataupun kat mana-mana bertakung. Boleh ada ni nyamuk Aedes, akhirnya datangnya penyakit denggi. Sebenarnya disebutkan lagi dalam hadis tersebut bahawa itu merupakan cahaya. Pada hari kiamat kelak, cahaya solat inilah yang akan menerangi setiap individu Muslim sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Kita telah mensyarah ayat ini dulu. Sebenarnya satu bab khusus berkenaan dengan cahaya ini. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah ketika engkau melihat, yakni pada hari kiamat, orang-orang yang beriman laki dan perempuan, cahaya yakni iman dan amal soleh, mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Serta dikatakan kepada mereka berita yang menggembirakan kalian pada hari ini, yakni kalian akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya berapa sungai, kekal kalian di dalamnya, yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. Nanti kita ni akan dipandu oleh cahaya untuk bergerak di tiang-tiang sirat dan menuju ke situ pun. Bagi orang beriman akan ada cahaya di hadapan mereka, sebelah kanan mereka. Cahaya ada sebesar gunung, ada sebesar pokok, ada yang lebih, ada yang kurang daripada itu. Dan yang paling kecil, yang paling bermasalahnya, tak ada cahaya langsung. Dan cahaya yang paling kecil pun, yang paling sedikit, hanya dihajar di hujung-hujung kaki. Sekali nyala, sekali malap, sekali gelap, jalan dalam keadaan yang sukar. Jadi bagaimanakah cahaya kita? Banyak manakah cahaya kita? Kita khususnya solat ini disebutkan di sini. Berdasarkan ayat di atas, dia memberikan maksud bahawa orang beriman, sama ada lelaki atau perempuan, sahaja yang dapat berjalan dengan cahaya masing-masing. Selain itu, orang lain tidak boleh menumpang cahaya orang yang beriman pada hari kiamat kelak. Hanya yang memiliki cahaya ni orang-orang yang beriman, sama lelaki ataupun perempuan, dan tak boleh dikongsi lagi, tak boleh nak minta, walaupun itu yang berlaku permintaan itu. Kita dah sebut dah dulu, mana golongan munafikin ini memanggil orang-orang beriman, kawan-kawan dia, tunggu dulu, kami nak cahaya kamu sikit, tolonglah kami. Tapi tidak akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa tak boleh tolong orang lain. Itulah dimaksudkan dengan solat sebagai cahaya. Jadi sesiapa yang menunaikan solat, maka mereka akan dikurniakan cahaya pada hari kiamat yang akan menerangi diri masing-masing. Jadi pencahayaan kita di hari kiamat nanti, dia bergantung pada solat. Solatlah yang akan berikan cahaya. Sebab tu dia ibu segala amal ibadah. Orang yang hebat solatnya, maka terang menderanglah jalannya nanti. Ada masalah solatnya, maka bermasalahlah cahaya nanti. Perumpamaan yang mudah untuk difahami ialah seseorang nelayan yang sedang menangkap hasil laut di tengah-tengah laut pada waktu malam. Mereka boleh sahaja menumpang cahaya lampu daripada bot nelayan yang lain sekiranya lampu botnya terpadam. Begitu juga sekiranya lampu kereta yang sedang dipandu seorang itu tiba-tiba terpadam, pemandu itu boleh sahaja mengikut kereta orang lain dari belakang. Itu atas muka bumi. Sama ada kita lautan ataupun di jalan raya, paling kurang kita boleh ikut kereta lain, boleh ikut bot lain, kita ikut mana boleh lagi. Akan tapi pada hari kiamat kelak, perkara sebegitu tidak akan berlaku. Seorang hanya bergantung kepada cahaya masing-masing sahaja. Jika seorang itu sentiasa menunaikan solat, maka teranglah cahaya yang dimilikinya pada hari kiamat. Namun jika sebaliknya, maka malaplah cahaya tersebut. Perkara yang dapat memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat ialah solat yang mendatangkan cahaya. Semua itu bergantung kepada solat kita, agak macam mana. Tengok kenapakah solat itu dia berbentuk cahaya. Tidakkah kita nak solat ni kan,
Kita nak solat ni terpaksa antaranya kita kena meredah gelap gulita. Nak mari ke surau, nak mari ke masjid waktu subuh, nak balik waktu isyak, kan gelap gitu. Nak bangun tahajud, gelap suasana tu. Jadi banyak sembahyang ni gelap. Jadi atas dasar itu al-jazaa' bin jinsil amal. Balasan di akhirat nanti dia bentuk amalan kita. Jadi oleh kerana kita ni bersusah payah masa hidup atas muka bumi dulu, meredah gelap gulita pun kita bangun juga, kita sembahyang juga, maka atas dasar itu sembahyang itu berbentuk cahaya, dia akan beri cahaya kepada kita suatu hari nanti. Ini panggil al-jazaa' min jinsil amal. Begitulah cara Allah dibalaskan hamba-hambanya. Balasan nanti berbentuk amalan yang kita lakukan. Sebab tu kalau kita nak Allah permudahkan kita di hari kiamat nanti, kita permudahkan orang di sini. Siapa yang kerja dia memudahkan kerja orang lain, kerja dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya di hari akhirat nanti. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan itu bentuk amalan kita, apa yang kita buat. Siapa nak rumah besar-besar, istana besar-besar di hari akhirat, binalah istana atas rumah, atas muka bumi. Kena bina apa? Bina masjid. Bantulah pembinaan masjid, kita akan dapat hasil yang sama nanti. Mana istana-istana yang besar-besar di akhirat nanti. Baik, selain itu solat juga akan memberi kita petunjuk bagi mengenal cahaya kebenaran dan kebatilan dalam kehidupan di dunia. Perkara ini tidak mustahil boleh berlaku, tetapi dengan syarat seorang itu mestilah menunaikan solat dengan penuh keikhlasan, khusyuk dan kesungguhan. Baik, cahaya satu lagi, cahaya atas muka bumi. Cahaya macam mana? Cahaya petunjuk ke jalan yang benar. Mana orang yang solat akan dipermudahkannya jalan kebenaran. Dan dia boleh tahu mana satu batil, mana satu hak. Hak dan batil dia tahu. Kerana cahaya yang ada pada sembahyang itu boleh membantu sejak atas muka bumi lagi. Dia akan lebih tahu kebenaran berbanding orang yang tidak solat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjuk mereka dengan jalan yang benar. Walaupun pada hari ini mereka ialah orang yang melakukan kejahatan, kesesatan dan berpegang kepada perkara yang salah. Tapi seandainya mereka ikhlas dan tidak meninggalkan solat, maka pada penghujung hayat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk kepada mereka. Sampai ke tahap itu solat ini. Walaupun sekarang tidak baik, dia bukan orang baik, tapi solat dia jaga. Nanti solat itu akan mengajar dia, menjaga dia, beri petunjuk kepada dia untuk dia jadi orang baik suatu ketika nanti. Saya pernah ada pengalaman dengan seorang pemuda lah, seorang pelajar saya sebenarnya. Dia rapat dengan saya, kata baik hantar ni orang baik. Dia kata mana ada ustaz saya ni jahat sebenarnya ustaz. Jahat saya. Jahat macam mana? Aku tengok kau ni baik je. Sebenarnya saya jahat. Dulu antara kerja saya ni ustaz, saya suka racing motor. Ustaz tahu hadiahnya apa? Hadiahnya perempuan ustaz. Hadiahnya perempuan dia kata. Dia suka racing motor, lawan motor. Tapi saya, sikap saya walaupun saya terlibat dengan geng-geng macam ni, sembahyang saya tak tinggal. Orang lain, contohnya tengah-tengah racing itu masuk subuh tu tengah racing, saya pergi sembahyang ustaz. Saya lari pergi sembahyang. Lepas tu saya sambung balik. Bila dapat hadiah perempuan saya tak ambil, saya bagi kat orang lain, saya tak ambil. Saya biasa je. Saya terlibat je. Hadiah-hadiah yang macam saya tak ambil. Tapi saya memang jahat lah. Tapi entah macam mana akhirnya saya berubah jadi macam sekarang ni. Rasa kerana sembahyang saya jaga sembahyang saya itu. Ke situ begini. Walaupun dia jahat, sebab tu kita ni tak boleh jadi jahat sebenarnya. Tapi kalau nak jahat juga, sembahyang jangan tinggal. Seolah-olah begitu. Sembahyang jangan tinggal. Kita tak suruh jadi jahat. Tapi jahat macam mana pun tak boleh juga. Tak boleh nak tinggal kejahatan ni. Sembahyang jangan tinggal. Macam tadi tengah-tengah dia rempit itu masuk asar. Geng rempit. Sekarang ni asar kita berhenti sembahyang asar. Jom mamak rempit sembahyang asar. Macam tu lah. Kalau boleh jangan sama. Tapi nak sama nak kata apa? Sehingga kan dulu-dulu lah, contoh yang saya buat, tengah-tengah nak rompak bank ke apa tu, tengah ni cerita lucu lah, tapi nak gambar dekat sembahyang ni penting.
rompak bank, rompak rumah orang ke, patut jangan buat begitu. Tiba masuk waktu sembahyang, perompak sekalian, masuk sembahyang, kita sembahyang dulu lah. Lepas tu sambung balik. Patut jangan sambung lah. Nak gambarkan kepentingan solat dalam kehidupan kita, siapa pun kita, jahat macam mana pun, permainan apa pun, kerja apa, solat jangan tinggal. Macam ditunjukkan oleh pemain bola tu kan, bagus dia. Ada tunjukkan mereka tetap sembahyang juga. Waktu rehat tu mereka pergi sembahyang ke bagus, mereka sambung balik. Baik, nanti berkesan sembahyang itu dia boleh bawa tuannya itu untuk menjadi orang baik suatu hari nanti. Dia kalau tak sembahyang habis segala-galanya. Mana ada potensi lagi. Suatu kita nasihat paling jaganya sembahyang, jaga. Lepas tu kita orang tua ke, pak saudara, makcik-pakcik kan, saudara kita ke, pesan bab sembahyang mesti macam mana keadaan sekalipun. Solat bukan sahaja merupakan tiang agama, malah menjadi cahaya petunjuk. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan solat yang wajib. Bahkan baginda Nabi SAW seringkali melakukan solat sunat sekiranya tiada perkara yang menghalang baginda daripada berbuat demikian. Dan ditambah lagi dengan yang sunat-sunat. Seterusnya dijelaskan kelebihan menyebut lafaz Alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah. Apabila seorang itu melakukan solat, maka dengan sendirinya dia akan membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah tersebut juga terdapat lafaz Alhamdulillah. Seorang yang bersyukur atas sesuatu nikmat pasti akan menyebut perkataan Alhamdulillah. Perkataan Alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan amal orang yang menyebut pada hari kiamat kelak. Itu kelebihan lafaz Alhamdulillah. Dan kita selain kita dia berzikir Alhamdulillah ni, bila imam berzikir ni, kita kena tambah sendiri pula. Di tempat-tempat yang situasi-situasi yang lain. Kita kena sentiasa Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selain kita berzikir lepas sembahyang ni, kena tambah lagi. Apa kelebihan Alhamdulillah. Dapat nikmat apa? Alhamdulillah. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dinyatakan dalam satu hadis kursi yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa seorang hamba menyebutkan, Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, untukmu segala puji yang layak untuk kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu. Kemuliaan ini bermaksud segala kebesaran dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'addala bimalakain falam yadriya kaifa yaktubaniha fasa'ida ila as-sama. Apabila dua malaikat yang menulis amalan manusia ini mencatat berkenaan amalan yang menyebutkan Alhamdulillah, malaikat tersebut tidak mengetahui apa pahala yang perlu ditulis dan berapa jumlah pahala atas amalan tersebut. Lalu malaikat tersebut naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat bertanya kepadanya, Ya Rabbana, inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Dia kata, wahai Allah, hamba-Mu telah menyebut satu perkataan, aku tidak tahu menulis pahala sebanyak mana. Qala Allah Azza wa Jalla wa huwa a'lamu bima qala 'abduhu maza qala 'abdi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang disebutkan oleh hamba-Nya. Tuhan bertanya kembali kepada malaikat, hamba-Ku menyebut apa? Tuhan tahu, mereka sebenarnya tak payah tanya pun tak apa. Tapi sengaja Tuhan tanya, Tuhan aku sebut apa? Pertanyaan Allah itu menandakan betapa kasihnya Allah kepada malaikatnya, yakni hamba-hambanya yang sangat taat. Malaikat menjawab, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi jalalik li jali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Allah, hamba-Mu berkata, wahai Tuhanku, untukmu segala puji yang layak untuk kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu. Lalu Tuhan berfirman, Uktubha kama qala abdi hatta yalqani fa ajziya bihi. Tulis apa yang disebutkan oleh hamba-Ku
akulah yang akan memberikan pahala kepada pada hari kiamat kelak. Apa maksudnya? Jadi ketika itu Allah tak nyatakan pahalanya berapa, dia suruh malaikat itu hanya tulis apa yang hambanya kata sahaja. Sebab dia sendiri akan membalasnya nanti, sudah tentu bila Allah sendiri balasnya, pahalanya tak tahulah besar mana. Berkata alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahawa perkataan alhamdulillah yang bermaksud segala puji bagi Allah merupakan satu perkataan yang sangat besar fadilatnya. Kemudian Rasulullah SAW menyambung lagi hadis di atas dengan menyebut kelebihan lafaz subhanallah yang bermaksud maha suci Allah, dan alhamdulillah yang memenuhi antara langit dengan bumi. Inilah kelebihan menjadi umat Islam yang beriman. Amal soleh yang dilakukan akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda. Sekiranya orang yang layak beriman, sekiranya orang yang tidak beriman menyebutkan kalimah alhamdulillah, mereka tidak akan kan mereka ni tak sabar. Kita ni ajaran sesat ni ada dua. Satu ajaran sesat yang tradisional. Yang ni yang tradisional ni yang mudahnya kita tahu ini sesat. Macam mengaku jadi nabi, mengaku jadi Tuhan tu kan confirm dah, sesat dah, tapi ramai orang ikut. Macam mana ramai orang ikut padahal kan jelas sangat ajaran sesat tu. Mana kalau nak terpengaruh betul pun yang moden ni tak boleh. Bahaya dia sebab dia guna akal fikiran, logik dia. Dia guna logik. Mana kita nak jawab pun kena kaji juga, kena fikir dulu. Yang jadi tak payah fikir mana, memang salah dah, jelas sangat salah. Tapi dua-dua ni ramai pengikut. Khususnya yang moden lah, yang moden. Mana pemuda-pemudi ni mudah ikut yang moden, yang sesat yang moden. Jadi golongan yang tak sabar tadi akan terpengaruh sama ada ajaran yang moden ataupun ajaran yang tradisional. Tak sabar. Tengok bila ditawarkan dengan ganjaran ataupun dengan bentuk keduniaan, tak payah tanya orang dah rasa ya. Tengok nak mudah aja cara ni, betul ni, tak payah tanya orang lah. Maka dia boleh tersesat. Sebab tu bersabar dulu. Tanya orang, kaji dulu, buat pendidikan dulu. Apalagi kau bertanya dengan orang yang tahu, maka kita akan selamat daripada terjemuh ke dalam ajaran yang menyeleweng seumpama ini. Oleh itu umat Islam diminta supaya bersabar dalam menghadapi segala ujian, cubaan, penyakit, termasuk kesusahan yang menimpa diri, keluarga, anak, isteri dan seumpamanya. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala meminta supaya hamba-Nya bersabar kerana hendak diberikan pahala yang banyak. Sekiranya kita melakukan sesuatu perkara kemudian ia terus menjadi, maka tiadalah kesusahan yang akan menghasilkan kesabaran. Jadi sengaja Allah buat begitu. Allah beri kesusahan kepada kita, masalah kepada kita. Tujuannya supaya kita dapat pahala. Kalau tidak dapat pahala macam mana? Tak ada sabar. Sengaja Tuhan buat begitu, Tuhan rancang begitu supaya kita bersabar dan kita akan dapat pahala lebih. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh manusia berbanding dengan malaikat.
Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia di atas muka bumi dalam kehidupan dunia. Berbeza dengan ujian bagi pada malaikat. Ini boleh. Boleh kita berbeza dengan malaikat. Kita boleh berbeza dengan malaikat dalam beberapa sudut sahaja. Kalau nak bertanding ini, menang malaikat dalam banyak perkara. Kita hanya dalam situasi tertentu je kita boleh menang melawan malaikat. Nak bertanding berzikir, tak boleh, tak mampu kita. Malaikat berzikir, dia boleh tak berhenti. Sampai bila-bila, sampai kiamat dia boleh berzikir dia. Sebab dia tak perlu makan, tak perlu minum. Dia tak perlu berehat. Nak bertanding semahyang, dia boleh semahyang sampai tak boleh henti semahyang dia. Tu malaikat. Tak boleh nak bertanding dengan dia. Habis kita boleh, macam mana kita boleh menang lawan malaikat? Dia teka-teki Islam. Macam mana kita boleh buat satu amalan yang malaikat tak boleh buat? Antaranya sabarlah. Bersabar dalam kesusahan contohnya. Sebab malaikat dia tak susah. Dia tak kena ujian macam kita. Malaikat mana dia ada kematian, mana dia ada kemiskinan, mana dia ada penyakit, dia tidak ada. Jadi yang ni menyebabkan malaikat tak boleh challenge kita dalam bab ini. Satu lagi dalam bab taubat. Taubat juga malaikat tak boleh challenge kita. So malaikat mana pernah buat salah? Malaikat tak boleh bertaubat. Dia tidak pernah bertaubat dia. Dia tak pernah buat salah, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua amalan yang malaikat tak boleh buat, kita boleh buat. Bersabar dalam penderitaan dan juga bertaubat dalam bila melakukan kesalahan. Maka disebabkan itu orang-orang beriman, nabi-nabi dan rasul-rasul mengatasi kelebihan yang dimiliki oleh para malaikat langit. Hal ini demikian kerana sifat sabar yang ada pada diri mereka tiada pada makhluk yang lain. Tengok bagaimana kan bila kita buat ranking makhluk ni, yang paling tinggi siapa dia? Paling tinggi pada nabi. Nabi dan rasul tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian barulah malaikat. Yang pertama sekali, yang ranking yang paling tinggi ini manusia pilihan. Manusia pilihan. Ini para nabi, para rasul dah termasuk ulul azmi lah khususnya, dan Nabi kita Muhammad SAW yang paling tinggi sekali. Kemudian malaikat pilihan. Ranking yang kedua malaikat pilihan. Ranking yang kedua malaikat pilihan. Yang Jibril lah, dikatakan oleh Jibril lah, tapi Nabi lebih baik daripada dia. Yang ketiga barulah manusia pilihan yang lain. Orang soleh, para wali. Ada nombor tiga manusia pilihan yang seterusnya. Tadi para nabi yang tu yang paling tinggi. Ni wali-wali Allah, orang soleh-soleh kat sini lah. Kita termasuk ke? Yang keempat barulah malaikat kebanyakan. Tapi orang soleh mengatasi dia. Para wali-wali mengatasi malaikat kebanyakan. Yang kelima barulah manusia kebanyakan. Kita manusia kat sini kalau ada pun. Itu ranking dari segi kebaikan. Mana yang paling mulia sekali. Kita ranking yang keberapa? Jangan kata kita lebih pada malaikat. Malaikat kita ni wali, hebat sangat, tak apalah. Mengatasi malaikat kebanyakan. Takut kita ni tak termasuk yang manusia kebanyakan pun tak termasuk. Masuk kumpulan yang sebelah kiri. Ashabul Shimar, golongan sebelah kiri. Tak masuk ranking langsung. Sekali lagi. Umat Islam mesti sentiasa memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tiada apa-apa yang berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan kurnia-Nya kepada para hamba-Nya, walaupun mungkin bukan sekarang dikurniakan, tetapi orang beriman mesti yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita kelak. Sabar menunggu tunaikan hajatnya di dunia juga diberi ganjaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bayangkanlah kalau kita tak ada masalah sungguh, andai kata, tapi tak mungkin seorang tak ada masalah langsung, tak mungkin. Kita lagi mana hidup atas muka bumi, kita akan berdepan dengan masalah. Andai kata tak ada sungguh lah, tak ada sungguh, mintalah doa juga, apa masalahnya? Mintalah doa. Saya ni tak perlu minta apa dah, cukup semua dah. Nak minta apa lagi? Boleh kata macam tu. Jumpa seseorang, saya nak minta apa? Ustaz suruh doa-doa, saya nak minta apa? Saya dah cukup semua dah. Saya sehat, duit ada,
Sesama pun tak pernah berlaku. Apa nak pening kepala? Tak ada masalah saja. Tersepak pun tidak. Wah, hebat sangat dia. Tersepak pun tidak. Tercekik pun tak pernah berlaku. Batuk pun tak pernah. Saya nak minta apa? Saya tak minta apa. Anda kata betul sungguh, mintalah apa-apa pun. Allah suka orang minta pada dia. Minta apa-apa, dia kita menunggu. Allah kabulkan permintaan kita itu satu kesabaran. Dan tadi nak sabar, kalau dia tak ada masalah dia. Tak ada langsung masalah dia. Tak nak sabar. Dia tak kerti sabar itu apa. Sebab tak pernah ada masalah. Takkan tak mati kan? Sebab tu saya kata tak mungkin berlaku. Takkan tak ada kematian. Takkan tak ada masalah-masalah. Andai katalah, berdoalah, minta. Kesabaran menunggu itu pun satu pahala, satu ibadah. Minta-minta pun Tuhan tak bagi juga, baik tak payah minta. Macam mana? Ini satu masalah juga. Saya minta dah banyak kali, Ustaz. Dah Tuhan tak bagi, baik tak payah minta. Setengah orang faham macam tu lah. Sembahyang pun buat apa? Sama juga orang tak sembahyang. Kita kena fikir lain. Cara kita berfikir ni lain. Sekarang ni kakak dia kes berlaku ni, ada seorang perempuan sebenarnya. Dia duduk merintih. Kenapa Tuhan tak bagi kepada dia apa yang dia minta? Dia nak sesuatu tapi Tuhan tak bagi. Jadi rasa malah nak minta. Biar orang tanya dia, sekarang ni kakak ni dapat apa? Kakak ada anak tak? Ada anak. Anak menjaga 4 orang. Anak tu jadi apa? Alhamdulillah lah, anak tu menjadi. Semua menjadi, masuk universiti, kerja elok, kerja baik-baik semua. Jadi orang baik-baik semua dah. Baik. Bayangkanlah kalau kakak ni tak berdoa. Sekarang ni kakak berdoa dapat sekarang ni, kan okey kan semua. Cuma cita-cita kakak yang tak dapat lagi nya. Kakak nak cita-cita kakak dapat dan anak-anak semua tak menjadi, atau macam sekarang. Nak macam sekarang ni lah. Sebab itulah dapat dah tu. Okey dah tu. Bayangkanlah kakak tidak berdoa, apa jadi? Nasib baik kakak berdoa. Kalau tidak, tak jadi macam ni, macam mana? Sebab tu kita kena teruskan walaupun tak dapat sekarang ni. Tapi Allah dah janji, kalau kita minta Allah akan bagi. Dan kita tahu ilmu itu. Tak dapat sekarang ni, kita akan dapat suatu hari nanti di hari akhir. Pasti Allah akan bagi kepada kita. Bersabarlah. Ini kita kena ada ilmu di sini. Minta apa pun pasti Allah akan bagi. Bila kita minta sungguh-sungguh, cukup syarat-syarat ni. Cuma caranya belum tentu akan sekarang ini. Mungkin akan datang, mungkin di hari kiamat nanti. Dan kita akan bergembira pada waktu itu. Dan kita kata pula kepada Allah waktu itu, ya Allah, apa benda ni yang kau bawa aku ni pergi tempat ni? Allah akan tanya balik, kamu ingat masa atas muka bumi dulu kamu berdoa kepada aku? Yang kosong-kosong semua tak ada ni sebab aku dah bagi kepada engkau dulu. Dan yang penuh, yang berisi ni, kamu minta aku tak bagi dulu atas muka bumi. Masa ketika kata apa? Ya Allah, ya Tuhan. Andai kata kalau kamu tak terima semua doa aku ketika atas muka bumi dulu, Allah lebih baik waktu itu. Kita minta dah begitu. Jadi sekarang ni kita mintalah apa sahaja. Dan pasti Allah akan bagi kepada kita suatu hari nanti. Jadi sekadar tu dulu. Ini panjang sangat yang mana episod kali ini panjang kemana kena ada 2 siri ataupun kita akan sambung pada hari yang lain. Ada kesempatan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.